Okey. Selamat pagi ya. Okey. So kita sambung. Topik hari ini ya adalah unit 10 tingkatan 4 ya. Okey, unit 10 tingkatan 4, pengurusan perbelanjaan secara beretika. Okey, pengurusan perbelanjaan secara beretika. Okey, tapi topik ini ya kalau kamu tengok dia ada lanjutan dalam form 5. Azan, okey, ini yang topik form 4 lah. Pengurusan perbelanjaan secara beretika. Okey. Dan dalam topik ini kamu ada satu definisi. Azan, yang kamu kena tahu sebab mereka sudah highlight. Azan, so you boleh nampak. So dia highlight dalam sukatan iaitu kamu kena tahu maksud perbelanjaan beretika. Apa maksud perbelanjaan beretika? Azan, so it's a easy topic lah, understand. Yang ni semua logik. Apa yang kita patut buat sebagai rakyat bila kita berbelanja. Azan, okay, nampak. Okay, so you look at it. Okay, as usual lah, semua topik ada cadangan nilai lah. Understand? So cadangan nilai untuk topik ini sangat senang. Okay, ini soal berbelanja. So bila kita berbelanja, nilai kesederhanaan just come inside there. Ni mesti ada muncul nilai kesederhanaan, sebab nilai kesederhanaan means kita tidak keterlaluan. Tidak keterlaluan. Nampak? Okay, so we don't overspend. Over, tidak keterlaluan. Over. Azan, it's not over lah, tidak keterlaluan. Okay, nampak tu. Dan kita kena bertanggungjawab. Kita kena berdikari, rational, dan kita kena amalkan nilai kejujuran as well lah. So ini adalah cadangan nilai yang mereka bagi dalam topik ini. Nampak tu? Boleh Okay, now we go over the important thing, iaitu maksud perbelanjaan secara beretika. Maksud perbelanjaan secara beretika, bila cikgu tengok saja definisi dia, cikgu boleh nampak dua perkara. Dua perkara yang berbeza, iaitu cara wang dibelanjakan dan diuruskan, cara wang dibelanjakan dan diuruskan dengan berhemat. The way you belanjakan atau manage your financial lah, understand secara berhemat, kamu nampak tu. Cara wang dibelanjakan dan diuruskan dengan berhemat. Berhemat untuk apa? So kamu kena faham perbelanjaan kita buat sebagai rakyat lah. Rakyat ini adalah, kita adalah pengguna. Bila kita beli barangan, kita adalah pengguna. Understand? Pengguna. Okay. So pengguna kalau dia beli, dia berbelanja means dia beli either barangan atau perkhidmatan. Pengguna pengguna apa? Beli barangan atau perkhidmatan. Okay, so pengguna beli atau you kata gunakan barangan atau perkhidmatan. Dapat? Nampak tu. So perbelanjaan secara beretika means cara wang dibelanjakan dan diuruskan secara berhemat, beretika, berhemat dekat sana. Okey, untuk mendapatkan sesuatu barangan atau perkhidmatan. Untuk mendapatkan sesuatu barangan dan perkhidmatan. Nampak? Boleh. Ini maksud perbelanjaan secara beretika. Sana kita belanjakan dan kita uruskan wang kita dengan berhemat lah, semasa kita dapatkan barangan atau perkhidmatan. Nampak? Simple. Okay, next. Topik dia. Cara pengurusan perbelanjaan secara beretika. Cara atau kita panggil kaedah pun samalah. Understand? Cara atau kaedah kita uruskan perbelanjaan kita secara beretika. So dalam buku teks kamu dia bagi 6 cara. Okey, 6 cara diikuti dengan huraian atau penerangan dia lah. Nampak tu
Okay, the first thing, kita kena menentukan kedudukan kewangan yang dimiliki. Menentukan kedudukan kewangan yang dimiliki. Nampak tu? So sebelum kita berbelanja, kita mesti tahu kita punya financial state lah. Kedudukan kewangan kita. Azan, okay, itu first thing. Kita kena tentukan kedudukan kewangan kita. Kedudukan kewangan yang dimiliki oleh kita lah, kedudukan kewangan kita. Okey, so maksudnya uraian dia senang sajalah. Kita kena pastikan jumlah wang yang dimiliki. Berapa banyak duit kita ada. Dan lepas itu kita merancang perbelanjaan kita berdasarkan wang yang dimiliki. Azan, benda ni simple apa? Logik kan? Kita kena tengok ada berapa duit. Azan, so let's say dalam wallet saya ada RM10. Azan, so saya kena berbelanja mengikut RM10 tersebut lah. Azan, okay, so pastikan jumlah wang yang dimiliki, merancang perbelanjaan berdasarkan wang yang dimiliki. Nampak? Okay, next. Apa kita perlu buat untuk uruskan perbelanjaan kita secara beretika? Next adalah kita kena kenal pasti. Identify, kenal pasti dan membuat anggaran, estimation kita buat. Membuat anggaran perbelanjaan. So bukan saja kita kenal pasti tetapi kita kena buat anggaran. Azan, so bila kita kenal pasti means kita kena buat catatan lah. Catatan. Dan kategorikan setiap item. Item dekat sini adalah item barangan atau perkhidmatan lah yang kita nak beli. Kita buat catat lah. Dan kita kategorikan item itu sebagai adakah dia keperluan atau dia kehendak. Keperluan means I must buy. Sebab dia perlu. Kehendak is different story. Kehendak means kalau saya ada duit lebih mungkin saya ada kehendak lah, timbul kehendak so saya beli. Kehendak is not a must. Keperluan is a must. So that means bila saya sebelum berbelanja saya catatkan what are the product saya nak beli. Apa yang saya nak beli. Lepas itu yang ni penting. Yang ni tak perlulah sekarang. Nampak tu. So dia lebih kepada kehendak. Perlu punya yang kamu kena belilah, something like that lah. Azan, so sebelum beli tu kamu kena buat catatan dulu. Dan kategorikan setiap barangan itu sama ada dia keperluan atau kehendak. Keperluan itulah yang kita kena concentrate. Sebab benda tu perlu, mesti beli. Nampak? And then, bukan itu saja. Kita kena membuat peruntukan bagi setiap perbelanjaan. Peruntukan bagi setiap perbelanjaan. Azan, so maksudnya let's say belanja untuk entertainment. Let's say lah. Kamu ni dah bekerja dan sebagainya, memiliki rumah sendiri dan sebagainya, understand, then you have your own family and all that. Okay, so kamu kena plan, membuat peruntukan bagi setiap perbelanjaan means, let's say hiburan. Hiburan mungkin kamu pasang Astro lah dekat rumah, let's say. So Astro itu apa package, berapa peratus daripada duit kamu nak spend untuk Astro. Zain, okey, nampak tu. So macam sekarang sudah dekat dengan apa itu World Cup. Zain, so mungkin ada pertambahan perbelanjaan sedikit percentage sebab kamu nak pasang itu apa itu World Cup means you want to pasang the sport channel khas untuk World Cup punya, di mana kamu boleh lihat tengok semua perlawanan HD pula tu. Azan, so maka peruntukan perbelanjaan kamu akan meningkat untuk hiburan, right? Something like that lah. So maksudnya kamu kena kenal pasti buat anggaran perbelanjaan. Maksudnya kamu catatkan dan kategorikan setiap item sebagai keperluan dan kehendak. Kalau untuk saya World Cup itu adalah macam keperluan. Every 4 year once. Understand? So must, shouldn't miss. Maka saya terpaksa langgang. Understand? Itu apa package yang sukan khas untuk World Cup punya. Azan, dia akan ada beberapa channel, right? Understand? Okey, nampak. Itu saya mau detail. Let's say, okey. So kita buat peruntukan bagi setiap perbelanjaan. So kita selalu letak percentage lah berapa kita nak spend. Boleh Okey? Okey, something like that. Dapat Okey. So next. Membeli barangan secara tunai. Membeli barangan secara tunai
kad kredit atau kad debit. Membeli barangan secara tunai atau kita gunakan kad debit atau kad kredit lah. Understand? Okay. Ini semua adalah cara kita uruskan lah, kita planning kita. Okay. Beli barangan secara tunai, kamu tahulah. Cash, kalau kamu pay cash is cheaper. Understand? Sebab kalau kredit means kamu kena bayar interest dan sebagainya, right? So kita beli barangan dengan membuat bayaran secara tunai. Okay, atau menggunakan kad debit. Okay, there are two things, kad credit and kad debit. So you supposed to know lah what is that. Okay, nampak. So you tengok kalau kad kredit, kad kredit itu adalah kad hutang tau. Kad debit is a bit different. So saya beritahu sekarang, kad debit means debit ini, kalau kamu tengok, debit ini adalah macam wang tunai digital, cashless punya lah. You tak ada memiliki, sekarang kamu tak ada cash bersama kamu, dia ada dalam account. So you gunakan kad debit means, apa maksud dia? Okay, kad debit, so maksudnya bila kamu nak beli barangan, kamu gunakan kad debit means dia akan menolak wang yang terdapat dalam akaun simpanan. Akaun simpanan pada bank anda bagi setiap pembayaran. Maksudnya dia akan potong daripada akaun bank kamu lah. Zen, okey, nampak tu. Bukan hutang, kita bukan berhutang. Kita punya duit yang ada dekat bank lah. Sebab sekarang kita tak ada duit, cash tak ada dengan kita, wang tunai tak ada. Maka kita gunakan kad debit. Understand? So they will deduct dalam akaun simpanan kita. Boleh potong daripada sana lah. Understand? So seolah-olah macam kad debit ini macam like ATM jugalah fungsi dia. Understand? Okay, nampak tu. Kalau tak ada duit dalam akaun, how? You cannot use lah kad tersebut kan. Understand? Tak ada balance. Bank balance tak ada. Macam mana nak gunakan? Boleh. Sama lah. Bila kalau saya tak ada cash dekat saya punya wallet, maksudnya saya tak boleh beli barangan lah. Dia kata barangan tu RM50, saya ada RM30 saja. How to beli? Azan, okay. So saya mungkin akan tangguhkan perbelanjaan saya lah. Maksudnya saya balik saja dengan RM30 sebab barangan tu RM50. Nampak tu? Kalau maksudnya saya tak ada kan. So kalau saya use card debit means cash ada, saya ada RM30 saja, RM50. So saya gunakan card debit means maksudnya akaun bank saya ada RM50 kan. Bayarlah. Azan, okay, nampak lagi something like that. Boleh Okay, kalau kad kredit dia different story. Kad kredit means apa? Kad kredit itu dia menambah kredit. Ini kad berhutang ni. Kredit, so dia menambah hutang. Menambah hutang yang perlu dilangsaikan selepas setiap pembelian atau setiap pembayaran. Nampak? So maksudnya duit tak ada. Bila gunakan kad kredit means saya sweep, maksudnya saya berhutang lah. Understand? Okay, nampak tu. Kad debit itu dia tolak daripada akaun kamu. Understand? So ini bukan berhutang. So we must know lah kad kredit dan debit bila kita nak gunakan. So we supposed to have a plan lah. Itu yang kalau kita ada plan, maksudnya kita ada cara menguruskan perbelanjaan secara beretika. So maksudnya kita nak beli barangan dengan membuat bayaran secara tunai atau menggunakan kad debit lah.
Dan benda ini akan mengelakkan diri kita daripada berhutang yang tunai dengan kad debit lah. Understand? Tapi kad kredit ini adalah normally adalah untuk emergency lah. So kadang-kadang kita terpaksa guna ambil maksudnya pinjaman lah, macam pinjaman okey, pinjam duit lah something like that. Okay, memastikan pembayaran. Tapi kalau kamu gunakan kad kredit means if possible tolong bayar berhutang terus bayar sebelum dalam tempoh waktu bebas faedah. Pastikan pembayaran dibuat dalam tempoh waktu bebas faedah jika terpaksa menggunakan kad kredit. Maksudnya hari ini terpaksa emergency saya kena guna means dalam 2-3 hari tolong bayar sebelum habis tempoh waktu bebas faedah. Kalau tidak nanti sudah exceed means then kamu kena bayar interest pula. Interest means sudah tambah lagi hutang. Dah lah berhutang, tambah lagi hutang. Interest itu akan tambahkan lagi hutang kamu. Boleh So pandai-pandai you lah. And then kita kena disiplinkan diri kita semasa berbelanja. Maksudnya kita belanja mengikut kemampuan. And if possible jangan beli barangan based on brand. Ada people go for branded. So elakkan diri daripada membeli barangan berasaskan jenama semata-mata, branded. Azan, Dan satu lagi adalah kalau ada barangan mahal, kita nak beli barangan mahal tu, maka berusahalah mencari alternatif lain jika terpaksa membeli barangan mahal. Alternatif lain means kamu ada beberapa choice lah. Tengok yang mana yang paling murah. Something like that lah. Boleh Okay, next. Tidak terpengaruh dengan jualan murah. Okay, tidak terpengaruh dengan jualan murah atau jualan dalam talian. Understand? So jangan terpengaruh dengan iklan lah, jualan murah lah, jualan dalam talian lah. Mereka kata very cheap dan sebagainya. Jangan terpengaruh, jangan mudah terpengaruh. Kalau you tak mudah terpengaruh means apa you buat adalah kamu akan buat penelitian harga terlebih dahulu bagi memastikan barangan tersebut benar-benar murah dan berkualiti. Understand? So bila kamu nampak jualan dia 70% discount, dia cakap macam itu, maka saya akan cek dulu harga. Memang betul ke 70% ni? Buat penelitian harga terlebih dahulu bagi memastikan barangan itu benar-benar murah. Dan of course we go for quality as well. Dan kamu beli barangan atau perkhidmatan yang telah dirancang sahaja. Apa yang kamu rancang itu yang kamu beli. Jangan beli sesuatu yang tak ada dalam rancangan kamu. Understand? So cukup bagi contoh lah. Understand? Okay. Ini kadang-kadang kalau kamu tengok ada promosi semualah. Jualan murah atau promosi something like that. So let's say kamu beli RM30 ke atas. Dia bagi kamu stiker lah. Then you collect all the 8, let's say ada 8 stickers. Kamu collect all the 8 stickers. Tapi setiap stiker kamu hanya akan dapat bila kamu berbelanja RM30 dan ke atas. So you nak beli barangan sekarang RM30 lah, understand. Tapi ke atas baru dapat stamp. Boleh Okay, so sekarang kalau orang kata kita beli barangan atau perkhidmatan yang dirancang sahaja means, let's say I go and buy produk sudah RM25 atau RM25 tak maulah. Okay, RM28 ready. Understand? Okay, saya sudah beli barangan keperluan saya, apa yang dirancang saja. Tapi at the counter itu jurujual akan beritahu, sir, it's already $28. Understand? RM28, sorry, ringgit dollar pula. RM28 ready. Understand? Tambahlah another 2. Encik akan dapat stamp. Nanti collect semua 8 stamp, encik boleh beli ni. Sangat murah. Okay, so maksudnya kalau you tambah lagi perbelanjaan RM2, maksudnya perbelanjaan RM2 ini adalah sesuatu yang tidak dirancang. Understand? You didn't plan. Kamu tak tulis pun dalam senarai apa barangan yang kamu nak beli. It's not in your list. Understand? So ini adalah cara lah. So normally RM2 ini memang dia depan counter itself akan ada beberapa barangan. You tambah itu boleh tambah RM2. Ini nak tambah encik ni coklat bagus makan. RM2 tambah.
Dan sudah RM30 nanti Encik dapat stamp. Azan, so maksudnya kalau kamu terpengaruh dengan macam itu, maka kamu beli barangan yang is not in the plan at all. Azan, and then dapatkan hikmat nasihat sebelum membeli sesuatu barangan. Hikmat nasihat means try to get advice lah. Macam kadang-kadang kita membeli atas talian, dalam talian, Shopee and all that. Minta pandangan, nasihat daripada kawan-kawan yang selalu membelilah sesuatu barangan. Get advice from people who always buy lah, shop, understand, dan tahu sama ada benda tu betul ke, salah ke, understand. So bukan mudah terpengaruh dengan apa yang kamu nampak, promotions and all that. Boleh? Last, mendokumentasikan perbelanjaan. Okay, apa maksud dia adalah bila kita berbelanja, semua perbelanjaan kita kena catatkan semua perbelanjaan yang telah dibuat. Understand? You tanya saya, cikgu personally, cikgu tak ada buat catatan macam ini. Theory says that mesti catat. Azan, depends on you lah. Azan, so cikgu pernah nampak kawan cikgu dulu dekat maktab perguruan. One Malay friend lah. Wah, dia beli apa pun dia ada satu buku dia catat. Beli 20 sen gula-gula pun dia catat. Ridiculous, right? Understand? Nampak. Itu satu contoh lah. Ada orang buat catatan gila-gila macam ni. Tapi saya tengok adik saya. Cikgu adik yang selepas saya lah, adik. Wah, itu dia memang sistematik punya orang lah. Cikgu bukan macam itu. So apa dia buat adalah setiap pembayaran dia buat, resit semua dia bukukan tau. Dia simpan dalam file. Menyimpan semua resit pembayaran dengan lebih sistematik. So yang ini semua kalau kamu dah beli rumah, you bought a house, so monthly you're paying. Berapa you bayar? Monthly. Okay, berapa you bayar monthly? Okay, wait. Monthly berapa you bayar? You catat lah. Okay, you catat berapa yang you bayar monthly. Catat semua perbelanjaan yang telah dibuat dan kamu simpan resit pembayaran lebih dengan sistematik. So maksudnya kalau kamu dah beli rumah, macam adik saya lah, understand. Dah beli rumah, monthly dia bayar. Lepas tu every year kita kena bayar cukai-cukai tertentu lah. Understand? Majlis Perbandaran punya pembayaran, cukai pintu lah, all that. Semuanya dia akan simpan. Understand? Dia buat filing untuk rumah. So actually ada kepentingan dia lah. Okay, kalau dia simpan macam tu, kalau kamu buat simpanan macam ni, maksudnya every time you spend for your house, bayar cukai itu, bayar cukai ini, monthly bayar, semua kamu catat. Understand? So bila kamu catat, you boleh tunjukkan kepada anak-anak kamu lah. See, buying and own house also, I have to spend so much of money. Understand? So you boleh tunjuk. So at least your children will know lah how you spend money lah. Understand? Okay, nampak tu. Dapat? So kamu rancang semua perbelanjaan bagi mengelakkan perbelanjaan secara berlebihan. Nampak? Dapat? Okay. Dapat. Okay, student. Okay. So cikgu just go through, glance through cepat-cepat. Okay. Tajuk ini adalah pengurusan perbelanjaan secara beretika. So you belanja, how you belanja secara beretika. Understand? Pengurusan kewangan itu ada dalam form 5. Yang ini adalah how you belanja. You punya expenditure lah. Macam mana you buat? Okay, how you spend lah sebenarnya. Okay, so topik ini ada nilai as usual lah. Kita tak boleh keterlaluan when comes to perbelanjaan. Kita kena bertanggungjawab, berdikari, rasional, kejujuran. Okay, maksud ada, this one is highlighted in your sukatan. Maksud perbelanjaan beretika. So you have to know. No choice. Okay, cara wang dibelanjakan dan diuruskan secara berhemah. Untuk apa? Kita adalah pengguna, kita beli barangan.
atau perkhidmatan, right? Okay, nampak tu. So cara wang dibelanjakan dan diuruskan dengan berhemat untuk mendapatkan sesuatu barangan atau perkhidmatan. Okay, then after that you study about cara pengurusan perbelanjaan secara beretika. Mereka bagi 6 cara. So cikgu telah go through tadi ya. Satu, kita menentukan kedudukan kewangan kita dulu. So maksudnya kita kena belanja ikut duit yang kita ada lah. Kalau tak ada duit jangan belanja lah. Dan after that kamu kena buat kenal pasti dan membuat anggaran perbelanjaan. Kenal pasti means what you want to buy. You have to catatkan, buat catatan. And then kamu kena kategorikan ini barangan ini keperluan ke atau kehendak. Keperluan means must buy. Kehendak means tak beli pun tak apa. Boleh tangguhkan bila ada duit lebih baru beli. Itu kehendak. Keperluan means is a must. Dan after that, you buat peruntukan bagi setiap perbelanjaan. Peruntukan maksudnya kamu ada percentage lah berapa banyak kamu nak spend. Understand? Nampak tu. Especially bila kamu dah ada rumah sendiri, ada pasang escrow semua. Escrow adalah duit perbelanjaan untuk hiburan kamu dekat rumah lah. You sit there, want to see movie and all that. Understand? So you choose your package. Berapa percentage kamu nak gunakan untuk berbelanja. Dan tadi cikgu bagi contoh, kalau World Cup, of course we have to tempai itu sports channel special untuk World Cup punya. Mau tengok semua match, don't want to miss any match, HD punya, maka kita tambahlah, perbelanjaan kita bertambah. Normally let's say 10% you spend for Hasbro, sekarang mungkin sudah jadi 12%. Sebab package baru kamu pasang. Boleh, nampak tu. Bila anak-anak kamu sudah besar, you can cut down, tak payah pakai kartun punya package lah. Tak masukkan channel-channel itu kartun. Bila anak-anak kecil ada, masa tu kena pasang. So that's how lah you buat satu percentage peruntukan untuk setiap perbelanjaan. Then after that you can buy, when you buy barang secara tunai boleh. Tunai means cash means cheaper lah. Kamu ada lagi satu kad kredit dan kad debit. Understand? Okay. So kad debit ini adalah almost like cashless punya lah. Kamu tak ada wang cash dekat masa tu. Tak ada wang. Tapi wang ada dalam bank. So kad debit adalah dia menolak wang kamu daripada akaun lah. Understand? So RM50. So just almost like transfer lah. Understand? Duit untuk bayar. Tapi kalau kad kredit is a different story. Dia adalah hutang. Debit means dia potong daripada akaun kamu lah. Okay, nampak. So you must know, beli barangan itu kamu nak buat bayaran secara tunai ke atau kad debit. Kad debit means tunai means dia elakkan daripada kamu berhutang lah. Tetapi kalau kamu terpaksa gunakan kad kredit means emergency guna means try to bayar cepat sebelum dalam tempoh waktu bebas faedah. You pay after tempoh itu, you kena pay interest. Nampak tu, interest sudah tambah nanti beban hutang kamu lah. Boleh Dan kita berdisiplin ketika berbelanja, belanja ikut kemampuan, jangan belanja based on buying branded things. At all kamu nak beli barangan mahal pun, kalau boleh cari alternatif. You got a lot of choices. Then after that, tidak terpengaruh dengan jualan murah atau jualan dalam talian. So kalau ada jualan murah and all that, go and survey, buat penelitian. Harga itu betul-betul benar-benar murah dan barangan itu quality atau tidak. Then hanya beli barangan yang telah dirancang sahaja. Don't buy anything yang tak ada dalam perancangan. Dan dapatkan hikmah nasihat sebelum membeli. So kadang-kadang you beli sesuatu barangan, you kena tanya sebelum beli, tanya nasihat daripada kawan-kawan yang pernah beli dan memiliki barangan tersebut. Is it worth it or not? Dan after that, mendokumentasikan means semua perbelanjaan yang kamu buat itu kamu kena catatkan. And then kamu kena simpan semua resit pembayaran secara sistematik. Nampak tu? You have all lah. Even ada orang kamu nampak dia even ini adik cikgu lah, understand? Yang bila dah beli rumah, dia apa saja bayaran dia buat untuk rumah dia catat, termasuk telefon, kalau ada telefon bill, ada electric bill, semua dia simpan dalam file tau, monthly. Dia tak buang, dia simpan.
So nanti you boleh tunjuk you punya anak lah, berapa bapa spend 1 bulan untuk rumah, untuk elektrik, untuk air, understand? Untuk telefon, understand? Okay, nampak tu. So ini akan, kalau kamu dokumentkan means kamu boleh rancang semula perbelanjaan bagi mengelakkan perbelanjaan secara berlebihan. Why I'm spending so much on this monthly? Bila you ada dokumentasi means you can check. So it's fun to reduce lah, cut down all this. Nampak? Boleh Okay. Benda topik ini sangat senang. Okay, apa kepentingan kita menguruskan perbelanjaan secara beretika? So they have given 5. One adalah untuk menjamin masa depan. Menjamin masa depan lah. So kita ada menabung lah. Menabung itu adalah savings. Savings adalah normally kita boleh gunakan semasa waktu kecemasan. Dan kita juga buat savings, masa depan kita terjamin. So kita boleh buat persediaan untuk menyambung pelajaran lah. Maksudnya kita nak sambung belajar lah. Perlu duit lah. Dan kita juga perlukan duit untuk keperluan alam dewasa, macam kalau kita nak kahwin, kita perlukan wang. Lepas itu kalau kita nak beli aset, rumah, tukar kereta kita, nak beli kereta and all that, understand? Semuanya adalah untuk masa depan, alam dewasa. Nampak? Okay, then after that, kenapa kita kena uruskan perbelanjaan secara beretika? Sebab kita nak elakkan pembaziran. Pembaziran means kita belilah ikut perancangan dan kita kena berjimat cermat lah. Tak mau pembaziran. Dan after that, menjadi rujukan perbelanjaan akan datang. Nampak tu? Okay, so kalau kita berbelanja secara beretika, normally apa yang kita buat adalah kita buat catatan kan. So bila kita buat catatan, benda ini akan menjadi rujukan perbelanjaan akan datang. So dia membantu untuk membuat anggaran yang lebih baik bagi perbelanjaan akan datang. So let's say lah, kamu tengok perbelanjaan kamu, terutamanya perbelanjaan yang kamu kena kurangkan adalah hiburan. Understand? Hiburan semua kadang-kadang kita terpaksa kurangkan. Understand? Macam apa cikgu lah. 4 hours study. 4 hours. Understand? Nampak tu. So sebab itu kadang-kadang kalau kamu tengok bapa cikgu memang spend untuk hiburan is very less. Zen, nampak tu. Sebab dia nak letak education sebagai utama. Sebab anak-anak perlu dihantar tuition dan sebagainya semasa tahun peperiksaan kan. Zen, maka you boleh nampak bapa cikgu memang dia plan punya. Zen, dia buat anggaran. Zen, yang mana perlu dikurangkan. Understand? Dan dalam rumah saya memang masa kecil semua memang kita tak makan dekat luar langsung tau. Very rare kita family go out and eat. No. Kita masak sendiri punya, mak saya lah. So ini semua adalah cara kamu buat anggaran perbelanjaan lebih baik. Lepas tu kamu membuat penambahbaikan dalam menguruskan perbelanjaan. Always we can improve. Azan, okey, nampak. Itu kamu kena buat catatan baru dia akan menjadi rujukan perbelanjaan masa akan datang. Nampak? Boleh Okey, nampak. Macam kalau pergi teater. Mau tengok movie dekat teater, right? Understand? Tengok perbelanjaan kamu, pergi teater, tiket bukan murah, understand? Let's say 5 orang dalam keluarga kamu, 6 orang dalam keluarga kamu lah. Pergi teater means kena beli tiket untuk 6 orang kan, understand? Campur duit itu semua. Dan after that, semasa nak pergi, of course, pergi teater means beli popcorn semualah. Mesti makan sikit, nampak. Then after the theater one, going out, sudah lapar ready lah. Mana keluarga mau makan lagi, lunch. Let's say lah lunch or kadang-kadang kalau midnight means supper lah. Akan makan lagi. And then bayar apa itu, parking kereta. Understand? Isi minyak, all that. Worth it ke? Nak beli, pergi teater dan tengok movie, atau you hanya pasang Netflix ke apa, movie itu keluar dan within a week time movie itu sudah masuk dalam you punya Netflix. Understand? So bila you guna itu cheaper daripada pergi teater itu. Understand? Nampak. So you can improvise.
Kalau you tengok, bila you calculate dan tengok, so I can save money. Understand? So kita hanya pergi teater untuk you want the teater punya experience, di mana nak pergi teater, DTS sound system dia semua, understand, besar screen dia, want to see clearly, understand, and then with friends enjoying, itu different story, understand. So orang yang berbelanja ini, dia kena buat catatan so that dia akan jadi reference untuk masa depan lah, something like that. Dan after that, orang belanja, you kena jadi pengguna yang bijak, sebab kita nak elakkan diri kita daripada ditipu. Jangan cepat percaya tau. Elakkan diri daripada ditipu. Understand? So kadang-kadang cikgu pergi shopping kompleks semua. Hello sir, free gift. Kepala otak dia, why you want to give everybody free? Sangat kaya ke dia? Understand? So you know all this is marketing. Understand? You tak terpengaruh. Dan kadang-kadang orang panggil saya, excuse me sir, sorry sir, I'm very busy, rushing. Itu saja. Okay sir, baik. Semua mau duduk dengar, understand? Tak mau. Kita nak elakkan diri kita daripada ditipu. Jadi pengguna yang bijak, sentiasa membuat semakan dan perbandingan harga serta jaminan kualiti produk. So bila kita beli barangan, normally we have to check the price. Tengok perbandingan dia dan tengok jaminan kualiti barangan itu memang betul-betul kualiti atau tidak. Understand? Tak mau kita tertipu. Dan the last one adalah mengurangkan bebanan hutang. Kalau boleh kita nak bebaskan diri kita daripada beban hutang yang banyak. Jangan terlalu banyak berhutang lah. Even penggunaan kad kredit is like that. Kad kredit. Debit is a different story lah. Dan kita pupuk sikap menghargai wang dan lebih berdisiplin ketika berbelanja. Understand? Senang saja benda ini, tak susah. Boleh? Okay, next. Kesan. The last topic lah actually. Kesan. Kesan pengurusan perbelanjaan tidak beretika, tapi dia ada topik lah terhadap diri kamu, terhadap keluarga kamu, terhadap masyarakat dan terhadap negara. Kalau terhadap diri means, apa kesan dia kalau kamu tak belanja secara beretika, kamu akan hadapi masalah kewangan. Dan beban hutang yang tidak sepatutnya, kamu tanggunglah bebanan hutang yang tidak sepatutnya. Dan nama kamu boleh disenarai hitamkan oleh bank dan muflis. Muflis means bankrupt lah. Dan kamu akan mengalami tekanan perasaan. Malulah. Muflis, bankruptcy. So perkataan muflis ini satu saja sudah keluar satu soalan esei last year tentang muflis. Banyak pelajar tak faham apa perkataan muflis itu, dan dia tak faham, dia tanya, lepas keluar daripada exam dia tanya. Semasa dalam kelas tak ikut. Muflis means adalah bankrupt. Nampak? Okay, so kamu bankrupt lah. Muflis. Nampak? Okay. Next, keluarga. Terpaksa kongsi menanggung beban hutang. So kadang-kala you tengok situasi adik kamu berhutang. So you sebagai kakak, you nak bantu dia juga. Understand? So bukan you berhutang, adik kamu berhutang, tapi you terpaksa kongsi bebanan hutang. Boleh berlaku. And then dia akan menjejaskan perbelanjaan lain. Semua sedang bayar hutang means then money goes there means dan ada beberapa perbelanjaan yang penting itu kita tak dapat laksanakan. Jejaskan perbelanjaan lain. Lepas tu you are angry with your brother, let's say berhutang dan sebagainya, so dia menjejaskan hubungan kekeluargaan. Dan dia meningkatkan perbelanjaan yang tidak sepatutnya. Keluarga punya perbelanjaan lah yang tidak sepatutnya. Boleh Okay, done. Nampak? Macam tadi cikgu bagi tahu contoh like escrow. Bila kamu ada budak kecil, macam dalam rumah saya, cartoon channel not necessary sebab semua sudah besar. Anak kakak saya semua sudah form 5 already. One of them form 5. One of them in polytechnic. Understand? So cartoon package semua tak mau. Tutup. Movie yes, sebab
Bapa mau tengok movie Tamil so itu semua kita pasang lah, apa yang penting saja kita pasang. Zain, kalau tidak, itulah, kalau kamu tak berbelanja secara beretika, you'll be spending for unnecessary lah, meningkatkan perbelanjaan yang tidak sepatutnya. Tak perlu benda tu. Zain, okey, nampak. News pun tak adalah rumah saya kita pasang BBC, CNN news semua tak ada. Duduk dalam negara sudah cukup. Understand? Dalam negara pun dia ada baca juga tentang luar negara punya, kan? So bila kita baca berita like TV3 all that, bernama news all that, dia akan baca Malaysia punya news banyak, let's say 80%, 20% mereka ada baca luar negara punya. Faham? Kalau kita ambil BBC, CNN news means luar negara 100% mereka baca. Zen, nampak tu. Boleh, So sebab tu kita kena fikirlah. Bila kena pilih package means benda yang tak begitu penting semua we can cut down. Kalau tidak, kalau kamu tahu uruskan perbelanjaan secara beretika, you'll be spending unnecessary. Just bayangkan saja, you pasang semua itu, ada you betul-betul tengok ke? Okay, nampak. Next, itu keluarga lah. Next, masyarakat means melahirkan persaingan yang tidak sihat dalam berbelanja. Masyarakat, dalam masyarakat. Ini tadi keluarga. Masyarakat means you tengok jiran kamu beli televisyen baru, canggih punya. Kau pergi tengok. Then you suruh suami kamu pun belilah. Tengok jiran ada. Rumah kita tak ada. Azan. So ini melahirkan persaingan yang tidak sihat dalam berbelanja. Azan, semua orang ada, you pun mau. Azan, dan dia akan meningkatkan kuasa beli yang tidak sewajarnya. Bila rakyat mampu beli, masyarakat semua boleh beli, peniaga assume that, our people got money lah. Understand? So mereka akan naikkan sikit. Meningkatkan kuasa beli yang tidak sewajarnya. Dan melahirkan tabiat masyarakat yang boros dan membazir, suka berbelanja, waste also. Dan suka berbelanja, kadang-kadang tak ada duit means mereka suka berhutang dan sebagainya, maka kita nampak rakyat kita semua ada banyak suka ambil hutang means muncullah alung semua, pemiutang yang tidak berlesen. Pemiutang means orang yang beri pemiutang ini adalah orang yang beri kamu hutang lah. Pemiutang, hutang. Orang yang bagi you pinjaman. Okey, nampak, pemiutang. Yang tidak berlesen maksudnya alung semua akan muncul banyak. Dan terhadap negara means bila kamu belanja, suka-suka belanja dan sebagainya, peniaga semua assume that you ada duit, maka mereka akan naikkan harga barangan. So ini akan meningkatkan kadar inflasi. So inflasi means kamu kena fahamlah apa itu inflasi. Okey, inflasi itu adalah harga barangan bertambah disebabkan oleh bertambahnya kuasa beli. Understand? Sebab tu kadang-kadang belanjawan they announce ada kenaikan gaji untuk kaki tangan kerajaan means maka ada orang tahulah, so extra income means you might buy extra product. Understand? So atau mampu belilah, kuasa beli kamu meningkat, maka purposely mereka akan naikkan harga barangan. Understand? Okay, dan kamu ni suka berbelanja dan sebagainya, tak ada beretika, maka suka beli barangan jenama luar negara semua, maka ini akan meningkatkan kadar barangan import. Nampak? So kita banyak import sebab rakyat kita mampu beli. Something like that. Lepas tu dia akan meningkatkan kadar keberhutangan dalam kalangan rakyat. Rakyat kita semua suka berhutang. Okey? Macam guna kad kredit lah. Understand? Okay, nampak. Dan bukan itu saja, dia meningkatkan kos pelupusan barangan yang dibuang dan dibazirkan. Nampak tu? So kadang-kadang beli television. Television okey, tapi latest smart television lah, itu features dia lebih bagus, beli lagi satu. So lama itu kamu buang. Same goes to handphone.
handphone. Dia sudah ada handphone canggih lagi, tapi dia nak beli lagi satu yang the latest one beli. Understand? So you buy the latest one, yang previous one you don't use. So you kena lupuskan dia kan. So kos pelupusan barangan yang dibuang dan dibazirkan meningkat. Understand? So all this will be like e-waste lah. Dia akan increase e-waste. Electronic waste lah produk. Kita nak lupuskan ini semua pun dia meningkatkan kos juga. Untuk negara tanggung benda tu. Boleh dapat okey dan the last one adalah perasaan. So perasaan kalau kita uruskan kita punya belanja dengan baik adalah kita berasa gembira sebab kita boleh uruskan dengan baik dan kita rasa syukur. Syukur means adalah kita belanja mengikut duit yang kita ada. So kita syukur. Kita tak berbelanja lebih keterlaluan dan sebagainya. So kita syukur dengan apa yang kita ada. So kita belanja ikut jumlah wang yang kita miliki. Syukur dengan itu. Boleh Okey dan so it's a small topic, very easy topic. And it's very practical for your life lah. Cara kita uruskan perbelanjaan secara beretika. Okey, next kita akan buat soalan, habiskan topik ini Okey. Tapi Muflis last year sudah ada soalan Okey. Gambar di bawah menunjukkan satu jualan murah yang diadakan di pusat membeli belah. Okay, the first soalan adalah nyatakan maksud perbelanjaan beretika. Apa maksud dia? Can ask sebab buku teks kamu highlight benda ini. So soalan boleh ditanya. Understand? So make sure kamu tahu definisi lah. Ada 7 definisi keseluruhan. Okay, so cikgu bagi jawapan dia. So, kita ada lagi 2 topik lah. Nanti form 4 pun kita habis. Semua topik kita ada go through. Cikgu ada explain kepada kamu dan recorded version. So gunakan sebelum trial, just try to listen to all the classes, try to recall semua fakta kamu dan tolong gunakan benda ini selepas trial untuk the real exam as well. To make sure that you tahu kandungan dia. Dan yang kamu master kandungan syllabus kamu. Okay. So yang ni adalah cara wang dibelanjakan dan diuruskan. Dan diuruskan dengan berhemat. Dengan berhemat kamu letak cara wang dibelanjakan dan diuruskan secara berhemat. Kamu silap sikit-sikit pun still okay lah. Tapi tak kacau the main points. So maksudnya saya nampak 2 saja dalam definisi ini. Saya nampak 2 perkara. Satu adalah cara wang dibelanjakan dan diuruskan dengan berhemah. Untuk apa? You can explain the next one lah. Untuk mendapatkan. So, kita pengguna, kita akan dapatkan barangan atau perkhidmatan. So untuk mendapatkan sesuatu barangan dan perkhidmatan. Ini definisi penuh dia lah. Cara wang dibelanjakan dan diuruskan dengan berhemat untuk mendapatkan sesuatu barangan dan perkhidmatan. Okay, second one. Berikan 2 cara mengelakkan diri daripada terpengaruh dengan jualan murah seperti di atas. Kamu nampak jualan murah 50%, 70%, understand? Tapi kamu nak elakkan diri kamu daripada terpengaruh. So apa yang kamu kena buat adalah bila tengok benda macam ini pun kamu kena plan lah, kamu kena beli barangan yang dirancang sahaja. Nampak tu, apa yang ada dalam you punya rancangan saja beli. Jangan terpengaruh. Maksudnya you always berdisiplin lah, understand? Dan pada masa yang sama, kalau ini dia cakap jualan murah dan sebagainya, please check betul-betul. Betul ke? Understand? Okay, so kita kena buat perbandingan. Berbuat perbandingan harga.
terlebih dahulu. Giant those days dia ada promosi tau. Giant. Dia ada satu sistem lah, dia kata kalau you tengok dalam, bukan semua murah tau. Satu dua barangan saja yang dia kata ini murah. So, kalau dia sudah letak tag dekat sini, murah. Oh, Giant dia punya style adalah macam ini. Ini kalau beli gula, let's say lah, beli barangan ini RM10. Dia sudah kata jualan merah RM10 saja, RM10 saja. Kalau dia sudah letak tag means, dia challenge you lah. You pergi check semua barangan. Giant ada kan? So Speedmart ke, KK ke, mana-mana kau pergi check 7-Eleven ke, mana-mana. Confirm harga ini adalah yang paling rendah. Something like that. Dia buat promotion untuk berapa hari saja kan. Kalau dia letak tag itu, memang confirm. You can survey. Nampak? Something like that. So, you boleh nampak cara mereka buat bisnes. Faham? Dia kata kalau saya sudah letak harga ni, you check sekarang. Aircon Safe, Hero, semua you check. Harga ini yang paling rendah punya, confirm. Understand? So, dia ada sistem macam itulah Giant. Understand? Okay, nampak. So, kamu kena buat perbandingan harga terlebih dahulu. And even kalau kamu beli dalam talian also, you can bandingkan harga kan. Yang ni berapa harga, yang ni berapa harga. Like you go for pelancongan, hotel, want to book hotel. Tirwago. Dia cakap Tirwago, you boleh check harga hotel. Yang paling murah punya, cheapest. Okay, nampak. So, jangan kamu mudah terpengaruh. Check betul-betul. Buat perbandingan harga terlebih dahulu. Next, nyatakan dua keburukan berbelanja dengan menggunakan kad kredit. Kad kredit ini dia akan memupuk berhutang. Bukan macam kad debit. Debit lain. Dia terus potong daripada baki akaun kamu dalam bank. So, dia potong akaun bank kamu. Azan, okay, nampak. Tapi kad kredit is a different story. You berhutang. Dan dia ada credit limit also lah. Dan selain daripada itu, kad kredit ini akan merangsang perbelanjaan melebihi kemampuan. Nampak tu? So, kadang-kadang cerita dia macam ni lah. You tengok wallet kamu sikit saja tinggal duit. Tapi kad kredit ada means you berani sebab you boleh dapatkan barangan tersebut terus. Azan, as long dia tak reach credit limit kamu, kamu boleh beli. Then you kata nanti bayarlah. Nampak? Buy first. So dia merangsang kamu buat perbelanjaan melebihi kemampuan. Understand? Tapi kalau kamu ada RM20 saja, you tengok barangan tu RM50, you say bye-bye kepada barangan tersebut. Okay, nampak. Tapi kalau ada kad kredit means, tak apa, boleh beli, nanti kita boleh bayar. Understand? So dia pupuk budaya berhutang dan dia rangsang kamu untuk beli melebihi kemampuan kamu. Boleh? Okay, nampak. So next, menjejaskan kepentingan pengurusan perbelanjaan secara beretika. So yang ini 4 markah. So maksudnya kamu kena tulis fakta, huraian contoh, fakta, huraian contoh. Okay. So kepentingan yang pertama adalah fakta itu present simple lah. Mengelakkan pembaziran. Dan bila kita explain mesti ada watak lah. Saya tak nampak watak dekat sini. Jelaskan kepentingan pengurusan perbelanjaan secara beretika, maka you boleh gunakan watak general sangat kita. Dia include semua orang. Kita. You termasuk semua orang, kita lah. Semua orang yang berbelanja. So kita patut beli barangan mengikut perancangan. Nampak tu kepentingan dia.
Dia dapat elakkan pembaziran. So, kita patut belilah barangan mengikut perancangan. Kalau barangan itu tak ada dalam perancangan kamu, jangan beli. Understand? It must be in your list. So, that's why before you go belanja, better create your senarai barangan yang kamu nak beli. Understand? Cikgu weak dalam benda-benda macam ini. I never plan, I just go buy. Understand? Tapi kalau Mas suruh beli sesuatu, terlupa beli, itu saja saya catat. Understand? Nampak tu. I don't really plan. But I want something means normally cikgu suka survey dulu. Saya tengok 2-3 tempat. Sini pun saya suka ni pakaian, ini pun saya suka pakaian itu, sana pun saya suka pakaian itu, then saya tengok yang mana murah lah. Then saya beli. Second time saya pergi, terus saya beli saja. First time saya pergi survey, tengok saja. Okay, nampak. And then lagi satu adalah menjamin masa depan. Masa hadapan. How kita berbelanja secara beretika means then we got savings, kita boleh gunakan untuk alam dewasa kita masa depan. Kita dapat keperluan alam dewasa kita. Nampak? Ini memang ada dekat sini tau. Anda kepentingan lah masa depan. Elakkan pembaziran. Nampak? Kepentingan. Uruskan perbelanjaan secara beretika. So, cikgu ambil the first one dan second one. Elakkan pembaziran, menjamin masa hadapan, dan cikgu tengok dia ada dalam textbook. Alam dewasa. So, saya gunakan yang itu. Dan after that, kamu boleh nampak kita patut beli mengikut perancangan. Beli mengikut perancangan. Nampak? So, textbook punya contents dia mesti master lah. Sebab mesti ada soalan structure based on the textbook. Nampak tu? Sebab itu sekarang kita tinggal lagi So, lepas topik ini kita ada 2 lagi topik, kita habis form 4 as well. Understand? Form 5, semua kandungan cikgu sudah explain kepada kamu. Understand? So, senang untuk kamu dengar dan kamu ingat after this. Boleh atau kamu terlupa sesuatu topik kandungan dia. So, you nak ingatkan balik senang. Just on the rakaman, so you can watch dan you boleh recall balik maksud-maksud yang cikgu sampaikan lah. Ada di antara tempat cikgu explain secara detail. So, yang ni semua akan membantu pemahaman kamu, dan after kamu fahamin, senang untuk kamu hafal. Understand? Okay? Okay, done student. Done. Wait, I stop the recording.